Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami memilih tajuk akhbar yang bertajuk Al-Ihsa'at Al-Maliziyah Tahsinul Ansyitah Al-Iqtisadiyah Al-Maliziyah fi Ruba' Salis min 2020. Rangka Malaysia. Al-Ihsa'at asalnya statistik. Saya terjemah rangka Malaysia. Maksud tajuk kegiatan ekonomi Malaysia bertambah baik pada suku ketiga 2020. Rangkaian pertama Kuala Lumpur Salasuna September bernama Afadat Idarah Al-Ihsa'at Al-Maliziyah annahu min al-mutawaqqi an tatahassinu al-anshitah al-iqtisadiyah al-maliziyah في الربع الثالث من هذا العام نظرا للمساعدات المالية التي أعلنتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد مؤخرا. Maksudnya Jabatan Perangkaan Malaysia melaporkan bahawa aktiviti ekonomi Malaysia dijangka meningkat pada suku ketiga tahun ini kerana bantuan kewangan yang diumumkan oleh kerajaan untuk merangsang ekonomi baru-baru ini. Okey, baik. Terjemahan pada perangkat ini saya menggunakan terjemahan secara harfiah. Menggunakan Google Translate dan melakukan beberapa perubahan dan penambahbaikan. Antaranya melaporkan Afadat. Bila diterjemah dia bermaksud mengatakan ataupun menyatakan, dan saya merasakan melaporkan lebih sesuai pada terjemahan akhbar. Seterusnya kalau kita lihat Afadat Al-Idarah Al-Ihsa'at Al-Maliziyah, bahasa Arab dia meletakkan fi'il di depan, manakala terjemahan dilakukan dengan Jabatan Perangkaan Malaysia melaporkan dengan meletakkan fi'il di belakang. Itu ada sedikit perubahan. Dan antara istilah yang baru yang saya jumpa ialah Idarah Al-Ihsa'at Al-Maliziyah. Maksudnya Jabatan Perangkaan Malaysia. Pada mulanya saya menterjemah, saya keliru antara Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun Jabatan Statistik Malaysia. Dan apabila saya mencari di internet, saya menjumpai Jabatan Perangkaan Malaysia yang lebih sahih. Seterusnya Al-Mutawaqqi, maksudnya jangka, dan akhirnya muakhiran, maksudnya baru-baru ini. Itu saja. Tafi bihadzal qadr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi bin Qusyari. Nombor metrik 050600. Baik, pada tugasan yang diberikan oleh saya iaitu terjemahan Arab ke Melayu tentang akhbar ekonomi. Okey, akhbar bernama dalam bahasa Arab ini seperti waqala kabirul ihsa'in Ad-Doktor Muhammad Uzair Mahidin innal iqtisada bada yanta'ashu bi'adah tashkhilin nashat al-iqtisadi haythu yan'akisu zalik ala mu'ashshirul iqtisadil kulli fi syahri Yuliu mimma yumassilul mu'ashshirul awwali lil Ruba' Salis. Terjemahan yang telah saya buat ialah Ketua Jabatan Perangkaan Malaysia Dr. Muhammad Uzair Mahidin menyatakan bahawa ekonomi Malaysia kembali pulih dengan memulakan semula aktiviti ekonomi seperti yang ditunjukkan dalam indeks makroekonomi pada bulan Julai yang mewakili indikator awal untuk suku ketiga. Baik, analisis data. Yang pertama, terjemahan ini dilakukan secara terjemahan harfiah pada mulanya dengan menggunakan Google Translate. Kemudian terdapat perkataan yang diubah seperti ketua statistik diubah kepada ketua Jabatan Perangkaan Malaysia. Baik, Kabirul Ihsa'in pada mulanya masa ditranslate ke Google Translate dia menjadi ketua statistik, dan kemudian saya rasa macam
tak berapa sesuai. Kemudian saya tukar kepada Ketua Jabatan Perangkaan Malaysia, iaitu Dr. Muhammad Uzair Mahidin. Analisis yang kedua, tiada pembuangan perkataan yang dilakukan terhadap terjemahan ini. Hanya terdapat perubahan perkataan dalam terjemahan ini secara terjemahan bebas, iaitu Ketua Kabirul Ihsa'in diterjemahkan kepada Ketua Jabatan Perangkaan Malaysia. Istilah ekonomi yang saya dapat dalam akhbar ni ialah Muasyarul Iqtisadil Kulli, iaitu yang bermaksud indeks makroekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam perenggan ini saya telah menterjemah perenggan ini secara harfiah pada mulanya, di mana telah menterjemah secara harfiah. Saya akan membaca ayat yang diterjemahkan tersebut sama ada mampu untuk memahamkan ataupun tidak memahamkan para pembaca. Okey, selepas saya menterjemahkan secara harfiah, saya dapati banyak perkataan yang sukar difahami oleh pembaca untuk memahami teks tersebut. Oleh itu, saya telah menukarkan beberapa perkataan ataupun menukarkan beberapa ayat supaya terjemahan ini menjadi terjemahan yang mampu untuk difahami oleh pembaca. Terlihat pada perkataan wa'adafa apabila diterjemahkan secara harfiah, dia akan membawa maksud dia menambah. Di sini dalam ayat tersebut tak sesuai untuk kita guna perkataan dia menambah. Maka dari itu kita akan menggunakan perkataan beliau menambah. Kenapa kita guna beliau? Sebab beliau ni kembali kepada Ketua Jabatan Perangkaan Malaysia, iaitu Dr. Muhammad Uzair Mahidin. Okey. Seterusnya perkataan sejajar, yakni dalam bahasa Arabnya adalah yatamasya. Yatamasya ni pada mulanya membawa maksud berjalan atau boleh katakan sejalan. So ayat asal dia ini sejalan dengan petunjuk ekonomi terkemuka. Jadi perkataan sejalan tidak sesuai digunakan dalam terjemahan tersebut. Oleh itu saya telah menukarkan perkataan sejalan dengan sejajar, di mana ayat terjemahan tersebut akan berbunyi ini sejajar dengan petunjuk ekonomi terkemuka. Okey. Dan seterusnya, setelah saya menukar perkataan yang sesuai, saya telah mengubah beberapa ayat untuk mempersedapkan lagi terjemahan tersebut. Okey. Jadi perkataan istilah ekonomi yang terdapat di dalam petikan ini ialah muasyaratil iqtisadiyah, yang membawa maksud ekonomi terkemuka, dan afaqi iqtisadiyah yang membawa maksud prospek ekonomi. Okey. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Alhamdulillah. Pada hari ini saya Muhammad Iskandar Zana Fitri, Rakam Talabah 050147, akan menganalisis teks yang seterusnya. Teks ini merupakan teks ekonomi. Wa'ardifu aziz an hadhihi as-senariyuhat ta'ti natijah la ittifaq fi ijmali qawi amilah khamsatan asyar wa 820 milyonan syakhsun di syahri Yuliu 2020 amman muqaranah bi khamsatan asyar wa 860 milyonan fi syahri allazi qabli. Makna Dr. Uzair menyatakan bahawa senario seperti ini berlaku
terdapat peningkatan dari segi tenaga kerja sebanyak 15.8 juta pada orang pada Julai tahun 2020 jika dibandingkan dengan 15.76 juta pada bulan Jun tahun 2020. Dan saya menganalisis teks ini. Pertama saya akan tengok teks ini secara menyeluruh, dan saya menggunakan teknik terjemahan harfiah menggunakan media-media penterjemahan di internet. Saya menterjemahkan setiap perenggan menggunakan teknik terjemahan secara harfiah, dan seterusnya jika terdapat perkataan-perkataan yang menirukan seperti wa'ardifu, saya akan mengubahnya menjadi perkataan yang lebih mudah. Seterusnya tiada penambahan dan pembuangan perkataan yang dilakukan, dan terdapat juga terjemahan secara bebas untuk mencantikkan terjemahan. Dan analisis teks yang ketiga, saya menjumpai dua perkataan yang baru dan yang boleh dimasukkan ke dalam kamus, iaitu senario had yang bermaksud senario, dan al-qawi al-amilah yang bermaksud tenaga kerja. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Hadi bin Barzani wa Rahman Talib 05-0777. InsyaAllah saya ingin menyambung perbahasan rakan-rakan saya, iaitu mengenai analisis teks akhbar bahasa Arab, iaitu yang diterjemah daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Saya telah memilih 3 perenggan yang terakhir di dalam akhbar tersebut, iaitu akhbar bahasa Arab, di mana saya secara asalnya cara terjemah yang saya gunakan ialah seperti kawan-kawan saya juga, iaitu saya terjemahkan secara harfiah pada awalnya dengan menggunakan Google Translation, iaitu daripada bahasa Arab kepada bahasa Inggeris, dan daripada bahasa Inggeris saya terjemahkan kepada bahasa Melayu. Seterusnya saya menukar teks terjemahan tersebut, iaitu teks sasaran, mengikut budaya bahasa sasaran, iaitu supaya ianya lebih difahami dan dirasai oleh pembaca tersebut. Seperti contoh, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, inkhafadha, iaitu ianya dimulai dengan kata perbuatan, akan tetapi kebiasaan yang digunakan dalam bahasa Melayu ialah ayat tersebut dimulai oleh kata nama. Seterusnya saya tidak mengubah banyak sangat terhadap teks terjemahan. Saya banyak mengikut kepada teks asal, di mana saya menganggap apabila saya telah terjemah secara menggunakan Google Translation itu, saya menganggap pembaca akan faham dan isi berita ini akan tetap sampai kepada mereka juga. Saya rasa sekadar itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.